nampak ah? Semua nampak ke skrin? Respon? Nampak. Nampak? Okey, baik. Jadi kita mula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi pagi ni kita akan masuk tajuk yang terakhir untuk bab 3 iaitu 3.4 proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan. Okey, baik. So gambar yang ada dekat depan ni, ini adalah usus kecil kamu. Okay, penyerapan makanan berlaku di usus kecil. Jadi dalam usus kecil ni yang panjang-panjang ni usus kecil. Okey, baik. Jadi kita ada saluran darah lah. Kita ada saluran darah, ada kapilari darah semua ni. Halus saja. Tak nampak lah tapi ini dah dibesarkan untuk kita. Baik, ini adalah kapilari dia. Okey, yang biru ni adalah darah yang tidak ada oksigen. Yang warna merah ni adalah darah yang ada oksigen. Baik, jadi semua makanan dia punya nutrien dia akan diserap masuk ke dalam salur darah ni lah. Salur darah yang warna merah ni dia akan beredar di sekeliling tubuh badan kamu lah. Dia hantar makanan pada setiap bahagian organ badan kamu lah. Jari-jari, mata, semua tu dihantar. Rambut, semua dihantar nutrien dia. Okay. Baik, so dalam usus kecil kamu tu dia berlipat-lipat macam ni. Dia berlipat-lipat macam ni. Kalau kamu biasa tengok usus lembu tu, macam tu lah. Dan dia ada kita panggil villi ni. Kita panggil villi. Okey, villi ni, okey, so dia jadi macam ni sebab kita nak lebih banyak luas permukaan yang diserap. Kalau sekeping saja macam tu, maksudnya sekeping ni sajalah yang akan serap. Tapi bila kita buat macam ni, macam tu. Bukan kita buat lah, maksudnya dijadikan begitu. Maka satu ni bila kita buka, katakan luas dia sebesar yang ini. Tapi dia ada banyak. So dia akan jadi lebih besar dalam ruang yang sedikit. Macam tu. Okey, baik. So inilah, ni lumen. Okay, dalam ni ada microvilli, ni capillary bed. Kemudian ni adalah, inilah diserap makanan. Okey, baik, kita tengok penerangan. Objektif. Terlupa tulis objektif. Okey, objektif kita pada hari ini adalah menghubung kait fungsi sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan sistem respirasi. Menguraikan dan berkomunikasi mengenai penyahtinjaan. Lupa nak tulis. Okey, baik. So kita masuk yang pertama, vilus. Okey, vilus. Tadi vilus lah. Usus kecil kita tu. Okey, baik. Dinding usus kecil kita dipenuhi dengan berjuta-juta unjuran halus yang disebut vilus. Unjuran-unjuran ini meningkatkan luas permukaan untuk proses penyerapan makanan tercerna. Makanan tercerna yang terdiri daripada molekul-molekul kecil. Makanan tadi kita dah gigit-gigit masuk dalam perut, dah dicernakan, dia jadi separa cecair. Kemudian bertindak balas dengan enzim semua, dia jadi molekul-molekul kecil. Jadi molekul-molekul yang kecil. Okey, mudah diserap ke dalam sistem peredaran darah melalui dinding usus kecil. Ni usus kecil, ni dinding-dinding dia lah. Okey, baik. Molekul-molekul kecil tersebut kemudiannya dibawa ke seluruh bahagian badan. Okay, Rajah 3.16 menunjukkan struktur vilus dan penyerapan makanan tercerna di usus kecil. Baik, ni usus kecil kamu, dalam ni dia ada vilus. Dia macam ni. Macam inilah, permukaan usus kecil berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan dan meningkatkan kadar penyerapan hasil pencernaan. Jadi dinding vilus ni sangat nipis, iaitu setebal satu sel sahaja untuk meningkatkan kadar penyerapan. Sebab tu kalau kamu minum air ni dia punya molekul dia lebih ringkas berbanding dengan makanan. Nasi lah, daging, ayam, ikan, sayur, buah. Okey, so air ni dia lebih ringkas. Jadi bila kita minum tu dengan sekejap penyerapan dapat berlaku. Dia nak proses sekejap saja dan penyerapan pun cepat berlaku. Sebab tu kalau macam kita lapar-lapar, macam kita bulan puasa kita lapar, kita minum air tu pula air yang ada gula.
Air yang ada gula, sama ada gula semula jadi ataupun gula yang diproses tu, dia cepat sahaja masuk ke dalam sistem badan sebab dia dah ringkas dah. Lepas tu bila sampai dekat usus tu dia cepat serap. Sebab tu kita cepat rasa bertenaga. Okey. Baik. Salur kecil, salur darah di usus kecil, ni saluran darah berfungsi untuk mengangkut nutrien ke seluruh bahagian badan. Okey, baik. Jadi nutrien bersaiz kecil. Ni nutrien lah. Nutrien ni bersaiz kecil. Boleh menembusi dinding usus kecil. Dia akan tembus dan dia masuk, dia diserap ke dalam saluran darah. Okey, dibawa oleh darah ke sel-sel badan kamu lah. Ni darah ni, saluran darah ni, dia bawa lah. Ni kapilari darah kamu. Bawa ni semua. So yang ni adalah makanan yang bersaiz besar. Makanan yang tidak tercerna bersaiz besar tidak dapat menembusi dinding usus kecil. Okey, ni adalah dinding-dinding vilus kamu lah. Dia punya saiz dia setebal satu sel. Nampak tak? Dia setebal satu sel. Nampak? Satu sel je. Nampak dia detek satu titik di sini. Ni menunjukkan sel manusia lah. So dia satu sel saja tebal dia. Okey, baik. Cetusan minda. Mengapakah usus kecil mempunyai salur darah lebih banyak berbanding dengan perut? Sebab apa? Sebab usus kecil menyerap nutrien makanan. Perut buat apa? Perut cuma mencernakan makanan yang kamu makan. Dia tak serap, dia mencernakan. Asid hidroklorik tu dia akan pecah-pecahkan jadi lebih kecil. Okey. Info sains, laktil berfungsi untuk menyerap lemak yang dicerna. Laktil akan menyalurkan lemak ke sistem limfa yang kemudiannya disalurkan ke sistem peredaran darah. Okey, baik. So semua ni dalam buku teks kamu. Saya cuma keluarkan saja jadi bentuk PowerPoint. Seterusnya. Okey, baik. Jadi kalau ikutkan kita ada eksperimen 3.1 tapi disebabkan kamu tidak berada di sekolah, nanti eksperimen ni kita akan buat di sekolah. Semua yang namanya eksperimen, nampak namanya eksperimen, semua ni wajib dibuat. Jadi bila kamu buka sekolah nanti kita akan laksanakan eksperimen ni lah. Eksperimen mesti dibuat laporan makmal. Itu yang kamu kena sediakan buku laporan makmal. Okey, buat sementara waktu ni kamu tak perlu buat lagi lah. Sekarang ni saya cuma terang sahaja. Okey, apa eksperimen yang kita buat? Bukan sekolah pun kita buat eksperimen. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak mengkaji penyerapan glukosa melalui tube whisking. Okey, penyataan masalah, adakah glukosa boleh meresap keluar melalui tube whisking? Okey, ni tube whisking ni mewakili kamu punya vilus-vilus tu lah. Usus kecil kamu tu. Okey, baik. Jadi usus kecil kamu tu setebal satu sel. Jadi molekul yang ringkas dia boleh keluar dan juga boleh masuk. Macam tu. Kalau kita tengok tu macam plastik aiskrim RM1, 2 kupang tu lah aiskrim Malaysia tu. Yang 2 kupang tu yang kita bubuh air yang kita ikat tu. Kalau tengok sekali imbas tu macam tu lah. Okey, tapi tube whisking ni dia lain sikit lah. Dia punya binaan dia tu adalah seperti kita punya usus kecil. Dia ada ruang-ruang. Dia tak bocor tapi dia ada ruang-ruang yang mana dia hanya membenarkan molekul yang halus sahaja untuk masuk dan juga keluar. Macam kita punya usus kita lah. Dekat vilus tu dia membenarkan molekul yang halus sahaja. So nutrien yang halus tu yang akan diserap masuk. Okey. Baik, jadi nanti air suling ni adalah mewakili darah. Darah dekat kamu punya kapilari darah kamu tu lah. Saya cuba tulis. Ni mewakili darah. Okey, air suling. Jadi ampaian kanji ni, satu ampaian kanji, satu lagi adalah larutan glukosa. Glukosa ni gula lah. Okey, jadi kanji ni molekul dia besar. Jadi molekul kanji dia tidak akan dapat keluar daripada tube whisking ni. Maka air suling ni bila kita uji nanti kehadiran kanji tu tak ada lah.
Nanti isolin dekat yang ada larutan glukosa ni, bila kita uji glukosa maka ada kehadiran glukosa itu ada, sebab glukosa ni adalah molekul yang sangat halus. Gula, dia sangat halus, dia boleh menembusi tube whisking ni. Macam tu. Okay, baik. Hipotesis, glukosa boleh meresap keluar melalui tiub whisking. Okay, baik. Pemboleh ubahnya adalah dimalarkan, yang tidak berubah adalah jenis dan saiz tiub whisking. Okay, suhu dan juga masa. Actually kita pakai satu saja, tak perlu banyak-banyak. Tapi ni sebab kamu belajar ditulis banyak lah. Okay. Dimanipulasikan adalah yang kita ubah. Jadi jenis kandungan ada dua. Satu, ampaian kanji, yang kedua glukosa. Jadi jenis kandungan dalam tiub whisking. Bergerak balas adalah kehadiran glukosa di dalam isolin. Jadi kita nak uji yang ni, yang bergerak balas. Apa yang respon? Responnya adalah kandungan glukosa. Baik. Bahan radas. Okey, baik. Prosedur. Okey, kita rendam, lepas tu kita tuangkan, kena rendam dulu tiub whisking. Lepas tu barulah kita ikat. Kita ikat ni macam pocong ni. Kita ikat. Lepas tu kita masukkan 10 ml ampaian kanji, satu lagi 10 ml larutan glukosa. Kemudian kita ikat dua-dua ni. Jadi pocong macam ni balik kan. Kemudian kita masukkan dalam tabung uji. Tabung uji ni kita dah masukkan air suling. Kita dah masukkan air suling. Kemudian kita tunggu. Kita tunggu selama 30 minit. Kita tunggu selama 30 minit. Okey. Sebelum kita masukkan, kita uji sebelum kita masukkan. Lepas kita masukkan, kita uji. Ada tak kehadiran awal eksperimen ni kan, ada tak kehadiran kanji dan juga glukosa. Lepas 30 minit kita ambil lagi sikit, ambil lagi sekali, kita uji lagi sekali. Kita uji lagi sekali ada ke tidak kehadiran kanji dan glukosa. So ini adalah dia punya pemerhatian. Tabung uji, tabung didih P dan tabung didih Q. Awal eksperimen semua tiada perubahan. Akhir eksperimen baru ada perubahan. Kita buat ujian iodin dan Benedict. Okey, baik, seterusnya. Okey, yang tu eksperimen nak menunjukkan lah. Okay, baik, sekarang ni kita tengok yang terakhir, proses pengangkutan hasil pencernaan. Makanan yang telah dicerna dan diserap ke dalam vilus perlu sampai ke sel-sel badan. Okay, molekul yang telah diserap ke dalam vilus akan mengalami asimilasi. Okay, asimilasi adalah proses pengagihan hasil akhir pencernaan bagi kegunaan sel-sel badan kita. Badan kita menggunakan hasil akhir pencernaan seperti berikut. Okey, kita ada glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol. Glukosa ni untuk menghasilkan tenaga. Sebab tu bila kita tak makan, kita tak ada glukosa dalam badan. Semua makanan yang kita makan, dia akan menjadi glukosa. Kecuali dia punya nutrien dia benda lain lah. Nutrien benda lain ni dia jadi asid amino, asid lemak dan gliserol. Tapi secara umumnya makanan yang kita makan ni, makanan minuman ni, dia memang ada glukosa dalam tu. Gula semula jadi dalam tu. Dan juga benda-benda lain yang kita makan tu bila dia diproses dia menjadi glukosa. Okay, sebab tu orang yang diabetes yang dia pantang sungguh-sungguh lah makan nasi pun kurang, sebab nasi ni pun dia akan menjadi glukosa juga kan, sebab dia tinggikan kanji. Okay, baik, semua yang kita makan tu dia akan diproses menjadi glukosa lah. Okay, baik, bukan gula yang kita makan tu, namanya glukosa. Glukosa ni maksudnya gula lah. Sukrosa pun gula, fruktosa pun gula, tapi gula dari sumber yang berbeza. Kalau fruktosa ni daripada buah-buahan kalau tak silap, fruktosa. Sukrosa ni daripada tumbuh-tumbuhan, sukrosa. Okey. Jadi glukosa ni daripada makanan lah. Baik, jadi kalau macam kamu makan minuman yang manis, gula-gula, aiskrim semua tu, itu adalah sukrosa. Sukrosa ni dia
semula jadi dia okey, tapi yang kita duk banyak makan tu adalah yang telah diproses. Dia proses, lepas tu setelah dia proses, kemudian dia bleach bagi jadi putih. Maka menyebabkan dia memang sangat tidak bagus untuk kesihatan kita. Tapi kalau gula tu adalah gula yang semula jadi. Contohnya macam dalam madu. Madu tu manis. Dia ada gula semula jadi. Dia ada glukosa, fruktosa dan sukrosa. Okay, so dia punya kandungan gula dia semula jadi. So kita makan banyak mana pun tak apa. Sebab dia semula jadi. Tapi kalau orang yang kencing manis, dia kena berjaga-jaga jugalah, sebab bila orang tu dah ada masalah kencing manis, dia tak boleh nak proses gula dalam badan dia. Jadi menyebabkan glukosa ni, katakan glukosa ataupun gula dalam darah ni menjadi tinggi. Bila tinggi, darah jadi pekat. Bila darah jadi pekat, saraf kamu tersumbat lah. Oksigen pun tak banyak dapat sebab dia darah tu dah sangat likat. Macam air, kamu dah bancuh dengan air kopi, kamu berkopi yang sangat banyak. Lepas tu kamu nak masukkan lagi benda lain. Jadi apa dah, dia tetap jadi kopi. Kamu nak masuk Milo ke, kamu nak masuk teh ke, dia tak jadi dah. Dia tetap jadi kopi sebab kopi dah penuh lah dalam air tu. Kalau kamu minum tetap rasa pahit. Kamu bergula banyak mana pun dia tetap akan rasa pahit sebab kopi tu dah terlalu padat dah. Tapi kandungan gula tetap ada dalam kopi tu. Tapi kita tak rasa pun. Dia tak boleh dah. So dalam darah kamu pun dalam badan dia tidak dicernakan, tak boleh diserap, tak boleh digunakan, dia jadi lemah, tak larat. Ni penting ni glukosa ni. Okey, baik. Tapi lebih jadi tak elok. Okey, baik. Jadi asid amino digunakan untuk membentuk komponen sel. Asid lemak dan gliserol bergabung untuk membentuk lemak yang berfungsi sebagai penebat haba dan pelindung organ dalaman. Okay, baik. Jadi penebat haba ni inilah macam kita pakai jaket yang tebal lah. Ni lemak. Ni baru isi badan kamu. Kan? Ataupun kalau macam kita pakai baju tu, pakai baju yang tebal tu. So lemak tu itulah ibarat dia. Dia penebat. Baik, kemudian pelindung organ dalaman contohnya macam jantung. Ini jantung kamu. Ini jantung. Jantung kan? So dia ada lemak sikit-sikit. Lemak sikit-sikit je, bukan banyak. Lemak sikit-sikit je. Kenapa? Sebab dia nak melindungi jantung. Tapi kalau lemak tu banyak sangat, kan makan banyak lemak sangat, ni lemak, kan ni lemak kamu, jantung ni banyak tertutup. Jantung ni tertutup. Maka jantung kamu tu dia nak mengempam darah tu dia jadi terhad. Sebab dia boleh buka sikit je. Sebab lemak terlalu banyak mengelilingi jantung tu. Tak boleh juga. Okay, dia perlu tapi dalam kuantiti yang sedikit. Dia penting. Okey, baik. Ketiga-tiga sistem di bawah ini bekerjasama untuk memastikan molekul makanan yang tercerna sampai ke sel-sel badan. Okay, sistem pencernaan memecahkan partikel makanan yang besar dan kompleks kepada molekul kecil dan ringkas supaya boleh diserap ke dalam bilus. Sistem peredaran darah mengangkut molekul kecil dan ringkas ke sel-sel badan. Sel-sel badan kamu ni, kulitnya ni sel kulit lah. Kalau dalam, sel dalam lah. Asimilasi adalah agihan akhir sel, adalah agihan hasil akhir untuk pembentukan sel-sel baru, respirasi dan pengawalan suhu badan. Okey, baik. Sebelum saya pergi kepada slide yang seterusnya, penyatinjaan, ada soalan? Sebelum saya masuk slide yang terakhir, yang tajuk yang terakhir, ada soalan? Nur Syazrila. Ada soalan? Adam Haris Kushairi. 246. 6. 36. Okey. Baik, ada soalan tak? Yang baru masuk tu terlambat sikit lah. Tapi dalam buku teks saja. Cuma penerangan lah kamu tak dapat. Okey.
Boleh tak ada soalan Kita sambung Macam mana? Ada soalan? Tak ada? Okey, kita sambung. Okey, kita masuk penyatinjaan. Okey, so sekarang ni tadi ni dekat usus kecil. Sekarang ni dia dah serap, so kita ada molekul-molekul yang besar yang tidak dapat diserap. Yang ni yang dia masuk pada proses seterusnya pada usus besar. Pada usus besar kita masuk tadi usus kecil ni kat sini kan. Dekat dalam ni ni usus kecil. Lepas tu dia pun sambung pada usus besar. Okay, yang ini adalah appendix. Appendix ni, appendix ni dia bahagian hujung usus. Okay, dia tak ada fungsi, tetapi dan dia juga tidak memberi apa-apa kesan Cuma jika tersumbat, contohnya kamu makan lada tu tumbuk tak habis ataupun dia mesin tak habis kan, dia berketul-ketul besar kan. Ada orang yang dia suka makan ada tumbuk sikit lada tu, lepas tu black pepper tu, lepas tu masuk dalam makanan kan. Jadi kamu makan dia tak lumat, dia tak boleh dipecahkan sebab dia memang dia molekul yang besar. Jadi bila masuk dekat kamu punya perut pun ambil masa pula tak lama. Sepatutnya dalam 4 jam tapi 2 jam dah habis dah jalan sebab kamu makan macam-macam. Sebab makanan yang berbeza, masa yang diambil untuk pencernaan adalah berbeza macam buah. Buah dalam masa 15 ke 30 minit dia habis dah cerna. Dia akan terus berjalan ke usus kecil untuk penyerapan. Jadi kalau kamu makan nasi, lepas tu kamu makan buah. Okay, jadi buah tu 30 minit dah habis dah proses. Duduk sama dengan makanan yang lain, sama dengan nasi, sama dengan daging, dengan ayam, dengan ikan lah apa semua kan. Jadi makanan tadi tu dia proses tak habis pun lagi. Tapi dia tetap jalan. Pintu dah buka, pintu buka, okey jalan untuk proses seterusnya. Sedangkan makanan yang lain tu tak habis lagi dicernakan. Rugilah. Macam tu. Okay, dan dia menyebabkan berlaku tu lah senak perut lah, kembung lah. Lepas tu molekul tu kan saiz dia dah sangat besar, menyebabkan dia tersumbat dekat dinding usus kecil, dinding usus besar. Sebab tu kamu punya toksik dalam badan kamu tinggi. Sebab itulah antaranya sebab bila kita makan tu, kita makan tak ikut cara yang sepatutnya. Dia jadi macam tu lah. Macam saya ada student saya dulu, dia makan lama, setengah jam tak habis lagi. Orang lain semua dah habis. Saya memang habis awal lah sebab saya makan dulu. Kita pergi ada pertandingan. Lepas tu saya turun awal, budak-budak ni tak turun lagi. Saya telefon lah semua barulah turun. Jadi saya makan dah habis. So saya duduk tunggu sajalah. Saya perasan lah yang seorang tu makan lambat sangat. Tapi dia tak sembang. Lepas tu saya tanyalah, kamu kunyah 44 kali ke? Dia kata, ya cikgu, ikut sunnah 44 kali. Jadi makanan kamu sangat hancur lah. Ya, jadi kamu sangat lawas, kamu berak mesti setiap hari. Ya cikgu. Nampak tak? Jadi dia punya sistem pencernaan badan dia sangat cantik. Dia kunyah 44 kali, memang dia kira 44 kali. Kecuali makanan tu yang memang sikit sangat lah, barulah sat saja dia kunyah. Tapi kalau macam yang jenis-jenis daging-daging ke apa ke kan, ayam ke ikan ke apa ke, memang dia kunyah lama tu 44 kali. Setengah jam tak habis lagi, baru setengah pinggan dia makan. Saya kata kamu kena kunyah laju sikit. Kunyah 44 kali juga tapi kena laju sikit. Bagi laju sikit sebab kita nak pergi tempat lain ni, kita ada pertandingan, nak pergi dekat kita tempat pameran semua kan, nak set up booth apa semua, nanti orang lain dah buka booth, kita masih lagi baru nak sampai terkekeh, baru nak pasang. Lepas tu tetamu lain semua dah datang dah, orang nak tengok-tengok apa semua, nak tanya-tanya, kita baru nak pasang. Cepat sikit. Dia pun makanlah cepat sikit. Dia kunyah tu laju sikit. Macam tu. Tapi nak beritahu macam tu lah. Kata kalau kita makan dengan cara yang betul, tertib yang betul, memang akan elok. Punya sistem pencernaan dia memang ada. Dia memang setiap hari dia akan berak. Dia mesti buang setiap hari. Dan dia mudah sebab bila dia makan tu dia dah kunyah sampai hancur dah. Kunyah sampai hancur, dia boleh sampai dekat dia punya perut tu. Memang enzim asid hidroklorik nak proses semua cepat. Senang nak proses. Macam kalau kita nak blend
cabai-cabai ke bawang ke kan, kalau kita tebus sebiji-sebiji tu nanti blender tu dia punya blade dia nak potong-potong hancurkan tu dia jadi payah. Tapi kalau kita dah potong siap-siap, dah kecil-kecil, kemudian baru kita masuk dalam kita punya blender, mixer tu, lepas tu kita pusing, sat saja dia jadi lumat. Ibaratnya macam itulah dalam perut kita tu. Jadi kita kena kunyah tu, kunyah bagi banyak dan kunyah bagi hancur. Janganlah kunyah 2 kali telan, kunyah 3 kali telan. Macam tu. Itu yang tak elok tu dan tak kenyang-kenyang. Tak kenyang pasal apa? Makan tak puas lah, tak kenyang lagi. Sebab tu lah. Sebab kamu makan kalut-kalut, kunyah 2-3 kali telan. Kalau kamu kunyah banyak kali, kamu akan rasa kamu makan. Rasa kata kamu tu duduk makan dan kamu akan rasa cepat kenyang. Itu sebenarnya. Okay, baik. Jadi, macam lada tadi tu, memanglah kalau kamu makan sebiji-sebiji lada tu, lada hitam black pepper tu, memanglah dia tak hancur. Duduk dalam kamu punya perut pun tak boleh dicernakan, tak boleh dihancurkan oleh asid hidroklorik dalam perut kamu tu. Okay, jadi dia akan tersumbat dekat appendix. Bila tersumbat ke appendix ni lah yang dia jadi bernanah, lepas tu dia pecah, dia ada racun yang tinggi, dia masuk habis semua ni. Dia masuk, lepas tu dia pecah, dia punya racun dia, toksik dia tu masuk dekat usus kecil lah, masuk dekat organ lain lah. Maka berlaku infection dan akan mati. Itu yang orang takut sangat appendix tu. Kalau dia pecah, kemungkinan untuk dia punya kuman tu pergi ke seluruh anggota yang lain tu memang tinggi lah. Okay, jadi kena jaga. Jangan kata, black pepper je, yang lain tak apalah. Dah, itu contoh sebab black pepper ni yang paling geram lah. Ramai yang banyak kes yang black pepper tu yang tersumbat. Ada juga yang biji jambu lah, biji cabai lah, macam-macam lah, memang tak boleh proses. Kalau kamu berak pun dia keluar balik biji cabai tu. Macam tu lah. Okay, dia tersumbat kat sini. Okay, baik. So sekarang ni daripada usus kecil dia masuk ke usus besar. Okey, saya tukar warna pula. Kita ambil warna merah. Dia masuk ke usus besar. Masuk ke usus besar. Usus besar ni kita ada 3. 1, 2, 3. Tu usus besar kita. Okey. Makanan yang tidak dicerna dan makanan yang tidak diserap di dalam usus kecil seperti serat, sisa rembesan saluran pencernaan, sel-sel mati dan air akan bergerak ke usus besar. Semasa bergerak di sepanjang usus besar, air dan garam mineral akan diserap semula ke dalam aliran darah. Okay, sambil-sambil dia berjalan tu, air dan garam mineral dia akan serap balik. Jadi bila sampai dekat sini, dia duduk kat rektum ni lama kan? Duduk kat rektum ni lama. Lepas tu tak berak-berak. Air diserap balik. Lama-lama dia jadi keras kat sini. Kemudian makan lagi. Hari kedua. Tambah main kat sini pula. Hari ketiga tak berak lagi, main kat sini pula. Hari keempat duduk kat sini pula ni. Kamu punya tinja ni, dia sampai ke sini dah. Dan dia makin lama mengeras. Paling bawah dekat rektum ni paling keras sebab dia paling lama duduk. Bila dia makin atas, dia makin lembut lah. Tapi kalau makin banyak hari, dia sampai kat sini dah. Kamu punya tinja, sisa-sisa makanan ni duduk kat sini dah. Lepas tu makin lama makin mengeras. Masa tu boleh perasan lah perut kamu ada buncit, tekan-tekan, rasa tak sedap perut. Dia rasa sakit lah semua kan. Lepas tu bila kamu nak berak, najis kamu keras. Lepas tu dia keluar apa? Panjang tu. Sebab apa? Daripada sini, daripada sini ni turun mai kan? Ni panjang-panjang ni. Turun mai keluar kat lubang-lubang ni. Tu dia panjang Panjang tu. Besar Macam batang macam buah pisang. Okey? Tak mau lah macam tu. Yang tu kita tak mau. Itu kita tak mau. Janganlah. Itu kita tak mau. Jadi kita kena berak setiap hari. Sebab apa? Sebab ni lah. Air diserap. Okey, saya padam balik. Saya ingat dah. Okay. Alright. Okay, baik.
Hal ini menyebabkan makanan yang tidak diserap dan tidak dicerna menjadi sisa pepejal yang disebut sebagai tinja. Tinja akan disimpan sementara di dalam rektum sebelum disingkirkan melalui dubur. Dia duduk banyak-banyak kat sini. Dia duduk banyak-banyak kat sini. Okay, proses penyingkiran tinja daripada badan disebut sebagai penyahtinjaan. Jadi kena ingat, kena berak hari-hari. Setiap hari kena berak. Sebab kita makan setiap hari, makan sehari 2-3 kali. Membayangkan banyak mana dia bertimbun. Banyak mana dia timbunan dia kat sini ni. Bertimbun. Kena pula kalau kunyah tak lumat. Jadi asid pun tak boleh nak pecahkan lagi dah makanan tu. Nah lagilah banyak ni berkumpul dekat sini ni. Bila nak berak tu sakit lah. Sebab apa? Dia sudah keras sebab dah banyak hari. Dia bertimbun. Orang yang ada masalah sembelit tu, kalau dia selalu berak 3-4 hari baru dia berak, ataupun seminggu sekali berak, maka dekat bahagian dubur ni, anus ni kan anus, yang ni nanti dia akan kembang lah, kamu tahu kan, dia akan kembang dan dia akan berlaku keradangan, dia jadi pedih lah. Kamu rasa luka, pedih, nak basuh pun pedih luka. Sebab apa ni? Kamu punya tinja kamu ni dah keras. Jadi dia paksa, benda ni besar, nampak tak besar? Lubang nak keluar kecil saja. Dia terpaksa kembang jadi besar macam tu. Itu yang kamu jadi sakit lubang dubur kamu tu. Lepas tu nak duduk tak boleh. Orang yang jadi buasir tu, buasir ni adalah akibat daripada dia selalu duduk sembelit. Dia sembelit tak. Dia biar saja. Bila nak berak je, seminggu 2 minggu baru nak berak sekali kan. Dia biar je. Lama-lama dia jadi buasir. Buasir ni dia punya anus dia terkeluar. Bila terkeluar dia macam tu kan. Dia punya isi dia tu dekat dalam. Isi dia tu kat dalam. Jadi bila kita paksa keluar, najis kamu tu tinja kita paksa keluar, bahagian isi dekat dalam ni dia terkeluar. Dia jadi duduk dekat luar. Ni kan? Dia duduk kat luar. Bila duduk kat luar, yang ni lah yang apa? Yang sakit ni, yang duduk sakit tu, yang tak boleh duduk tu ni pasal apa? Yang tak boleh duduk ni pasal apa? Buasir ke apa? Orang kata macam tu lah. Sebab apa? Bila berak tu, lama-lama hak bahagian isi dalam ni dia terkeluar. Dia sensitif isi hak dalam ni. Jadi dia duduk kat luar ni, yang ni yang kalau orang yang sembelit, lepas dia berak, orang yang buasir, lepas dia berak, dia punya isi dia keluarkan, dia akan tolak balik supaya masuk dalam. Kalau tak tolak balik, tak boleh nak duduk. Sebab apa? Dia akan rasa sakit. Dia kena tolak balik. Kan ni lubang dubur kamu ni kan. Kena tolak balik masuk dalam. Kalau tidak, dia duduk tergantung dekat luar ni. Yang ni yang merah-merah lah, ada yang infection lah, ada yang tak boleh duduk. Sakit nah, dia mesti duduk kat dalam. Kena jagalah, jangan sampai jadi buasir. Bila nak berak je, berpeluh. Ya Allah, sat lagi lah nak berak, sat lagi buasir terkeluar. Allah, sat lagi nak kena tolak balik bagi masuk. Kalau tak tolak balik lagi sakit. Masa berak dah sakit, lepas berak nak kena tolak balik pun sakit. Takkan nak biar macam tu. Kita dah lah duduk selalu. Kita bukan berdiri selalu, kita duduk selalu. Kalau berdiri selalu tak apa, maksudnya kita selalu duduk. Tak larang nak berdiri kan. Buasir duduk dekat luar, kamu nak duduk macam mana? Jadi kena jaga. Kita punya usus. Minum air pelawas dengan banyak dan pastikan kita kena berak setiap hari. Kalau tidak, duduk biar sembelit selalu, lama-lama jadi buasir. Tak jadi tak apa. Bila jadi, bukan nak boleh baik dah. Okey, baik. Tinja akan disimpan sementara, lepas tu kita panggil penyahtinjaan. Alright, habis. Ada soalan? Tak ada soalan. Faham semua? Apa yang penting untuk mengelakkan sembelit? Apa yang penting untuk mengelakkan sembelit? Cuba jawab. Ni Adam Haris ni. Apa yang kita perlu untuk elakkan sembelit? Adam? Ada ke tidak ni? Adam? Mana dia? Ni nama ada ni. Banyak makan buah.
Okey, banyak makan buah lagi. Ni Syazrila ni. Ha, macam mana? Untuk elakkan sebelit. Makan banyak air dan lawas. Kenapa kamu tak bercakap? Okey, baik. Tak ada mikrofon ke? Tak tahu tekan? Tak tahu tekan? Ha, tu. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Nak habis dah ni. Saya pun ada kelas lagi dengan tingkatan 5. Okey, baik. Okey, seterusnya adalah latihan. Okey, habis dah. Okey, so latihan, tulis hari dan tarikh hari ni, tulis dalam buku latihan. Yang nota tu buat dalam buku nota. So buku nota tu saya nak kamu hantar hari Jumaat sampai tajuk 3.3. Tajuk yang 3.4 ni kamu tak buat lagi pun tak apalah, buat sampai tajuk 3.3. Hari Jumaat ni hantar. Kalaulah tak sempat sangat-sangat, mak ataupun ayah tak sempat hantar, okey, saya terima hari Ahad. Tapi kalau boleh tak maulah hari Ahad, saya nak hari Jumaat. Sebab hari Sabtu dengan Ahad saya dah lah nak tanda. Sebab lepas tu saya nak kumpul buku latihan pula. Sebab 2 minggu lagi saya akan mula mesyuarat untuk marking paper. Jadi saya nak tandalah kamu punya. Selain pada saya tanda kertas soalan periksa tu, saya nak tanda juga kamu punya latihan kamu yang kamu dah buat tu. Okay, bahan PDP offline pun kamu dah terima. Yang tu kamu buatlah. Yang tu kamu buatlah. Buat sajalah. Tak payahlah tunggu saya habaq bila-bila. Buat saja. Cukup masa saya akan kumpul. Memang sekolah akan kumpul lah yang tu. Okey, baik. Terima kasih. Habis dah. Ada soalan? Ada soalan?